Baik, Assalamualaikum. Semua dah ada kah? Jadi boleh kita mulakan ni? Atau macam mana? Boleh, boleh. Okey, saya nak mula Baik. Okey, kamu full screen kan saya punya screen di komputer kamu atau di ni. Kalau siapa yang tengok telefon tu memang kecil lah. Okey, kalau kamu diam saya anggap kamu faham lah. Kalau kamu tak respon, saya anggap kamu kalian semua tuan-tuan dan puan, saya anggap sebagai faham lah. Saya assume dalam grup hari ini adalah pelajar. Jadi kalau ada pensyarah dalam ni atau ada orang selain peserta, saya ucap terima kasih lah. Tapi saya akan address bahasa, saya akan anggap semua dalam ni pelajar lah. Okey, pertama kali tujuan kita buat kelas asas ni adalah kerana kita menganggap berdasarkan daripada sesi uji cuba kita hari tu, kita tengok ada orang sampai seolah-olah tidak tahu apa-apa langsung. Jadi sesi asas hari ini adalah betul-betul asas lah. Jadi adalah menjadi tanggungjawab peserta untuk belajar sendiri dan cuba untuk buat yang terbaik esok. Okey? Jadi bila kita sebut asas, bukanlah bermakna kita nak belajar hari ini semua daripada A sampai Z, tidak. Tapi basically kamu peserta untuk IoT Agro, dia tidak akan buat wiring. Sebab apa kita kata dia tak buat wiring? Sebab wiring tu telah dibuat di KML. Pelajar KML sendiri dia tak tahu apa yang dipasang oleh Jawatankuasa Pertandingan. Saya sebagai pensyarah, jadi saya diminta untuk mengajar asas untuk kita buat programming Arduino secara IoT. Jadi kita kena faham bahawa bila kita sebut pertandingan, bukanlah bermakna kita kena apa nama pertandingan. Kalau sekiranya kita dah bagi semua siap dah, kamu peserta hanyalah tinggal nak upload saja. Itu bukan pertandingan, namanya baik kita buat bengkel. Jadi oleh kerana pertandingan, memang akan ada orang yang lambat, ada orang yang cepat, ada yang cemerlang, ada yang tidak cemerlang. Jadi tetapi target kita kalau boleh semua orang boleh buat. Okey. Boleh minta respon sikit boleh kah? Boleh? Boleh sir. Boleh. Jelas kita kena faham, kita kena faham bahawa kita bertanding.
Kita bertanding, apabila nama pertandingan kita kena terima kalau kita kurang effort, maka kita jangan terkejut ada kumpulan lain yang ada effort. Okey, sebelum apa-apa kita nak maklumkan bahawa pelajar KML, walaupun dia KML adalah tuan rumah, pelajar KML kita tak pernah bagi tahu dia apa sensor ke apa-apa, kita tak bagi. Kita tak bagi langsung dia masuk bilik yang tempat pertandingan. Sama seperti pelajar daripada kolej lain. Jadi kamu janganlah sangka pelajar KML kita dah bocorkan. Tidak, kita sangat integriti ya. Pelajar KML kita tak benarkan langsung dia lalu depan lab pun tak boleh. Tempat tu kita tutup. Sehingga hari ini, sejak daripada dulu sampai sekarang, pelajar KML sendiri dia tak terdedah kepada benda tu. Jadi semua pelajar kolej matrikulasi adalah sama rata. Baik, yang membezakan kamu adalah kreativiti kamu. Apabila kamu sudah faham bagaimana kita nak tengok sedikit programming Arduino, setelah tu malam ni kamu all out baca. Kalau siapa-siapa yang boleh tengok video tutup ada kemampuan untuk buat cuba secara virtual ke tak kisahlah, maka itulah yang akan membezakan kamu. Maknanya tidak ada kelebihan apa-apa pun pelajar KML walaupun di penganjuran tu buat di KML. Kita sangat integriti kita sangat tinggi. Kita sangat jaga benda ni. Okey? Boleh jelas semua? Jelas. Jelas Okey, baik. Jelas. Okey, baik. Sekarang saya nak kita nak tengok dulu asas Arduino Okey, kita tak mau pelajar KM matrikulasi sampai tak tahu langsung macam mana nak copy paste coding yang dia jumpa kat internet. Hari tu kita ada nampak pelajar dia main copy saja. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau sampai tahap tak tahu langsung. Okey kita tak mau macam tu. Jadi apa yang kita nak buat hari ni, kita akan bincang sedikit tentang ni. Apa yang ada di meja saya ni sepatutnya kamu nampaklah skrin saya. Kalau kamu full screen, kamu sepatutnya nampak Arduino ni. Arduino ni dengan atas meja saya ada ada beberapa benda lah. Kan? Okey, mungkin kamu akan cakap, inilah esok. Tak. Bukan ini Kalau ada pun kebetulan. Kamu boleh agak sajalah. Kita esok baru kita boleh tahu apa litar yang akan dibentangkan. Litar tu dibincang dengan pihak politeknik. Politeknik yang menentukan apa yang akan berlaku. Kan? Pihak politeknik dengan AJK menentukan apakah sensor, apakah dia punya output tu. Okey. Cuma pin tu kita tetapkan. Okey, baik. Sebelum tu kita tengok Arduino dulu. Baik. Kalau kamu tengok Arduino ni Arduino Arduino program ni dia satu software lah, software percuma. Arduino ni sebenarnya kita boleh guna komputer Arduino lah. Dia punya board ni kita guna Arduino. Kamu mungkin pernah dengar Arduino Uno. Kita tak pakai Arduino board. Tapi kita guna ESP32. ESP32 boleh diprogram dengan Arduino juga. Jelas ke tu? Jelas? Jelas saja? Jelas. Baik. Ini board Arduino contoh. Ni Arduino. Inilah dia panggil kita kata komputer lah kita sebut. Ini Arduino Uno. Untuk program Arduino Uno, kita boleh guna IDE ataupun program nama dia Arduino. Faham tak? Untuk program Arduino, kita boleh guna program Arduino. Bahasa yang digunakan tu adalah bahasa C. Jelas, kena clear lah yang tu. Okey. Arduino ni, program Arduino boleh juga program ESP32. Jelas Jadi kalau orang tanya Arduino Uno siapa yang keluarkan? Arduino lah. Syarikat bernama Arduino. ESP82, ESP32 yang atas meja saya ni, ini bukan Arduino. Ini keluaran Espressif. Itu syarikat lain. Okey. Arduino dia berasal dari Itali.
Espressif berasal daripada China. Okay, so Arduino ni terkenal lah, di mana-mana pun orang selalu pakai benda ni. Apa keburukan dia? Bukan keburukan. Apakah kelemahan Arduino? Kelemahan Arduino ialah dia tak boleh connect ke internet. Boleh? Boleh jelas? Jelas. Jelas. Sedangkan ESP32 dia boleh connect dekat internet kerana dia ada chip Wi-Fi di atas dia. Ni chip putih ni. Chip yang warna putih ni lah yang dipanggil chip internet ni. Wi-Fi. Oleh kerana dia dah built-in Wi-Fi, maka dia jadi famous. Okey? Lagipun saiz dia kecil. Tengok saiz dia kecil. Nampak? Arduino ni besar. Jadi Arduino ni dah lama dah. Yang ni baru lagi. Bukanlah baru 2 minggu. Barulah kita yang datang dahulu Arduino lah. Tapi sekarang semua orang suka guna yang ni sebab kerana apa? Dia boleh guna Arduino program dan dia juga boleh digunakan untuk sambung ke internet. Maka kita pun bolehlah buat benda-benda internet. Benda-benda internet ni kalau kita terjemahkan dia jadi Internet of Things. IoT ataupun. Boleh jelas? Boleh. Contoh IoT kalaulah kita kata alat pam air ataupun kita kata penyiram pokok. Penyiram pokok tu kita pasang depan rumah. Okey, itu adalah things. Itu adalah benda. Apabila penyembur air tu, yang duk sembur sayur, pokok sayur kita tu, kita sambungkan dia ke internet sehingga kita boleh kawal dia dengan internet. Saya sebut internet tau, bukan wifi. Sebab ada orang dia salah faham, dia beli alat dekat Shopee, lampu yang boleh kontrol dengan phone. Boleh kontrol dengan phone tidak bermaksud dia Internet of Things lagi. Sekiranya dia hanyalah disambung dengan wifi lokal. Faham Kamu sedang belajar, kalau belajar sains kom, dia tengah belajar internet sekarang ni. Network and internet kan. Jadi kalau setakat alat tu hanyalah boleh remote dengan phone menggunakan wifi tanpa dia pergi ke internet, itu bukan Internet of Things. Itu hanyalah remote menggunakan phone. Apa yang dimaksudkan dengan Internet of Things ialah apabila alat penyembur sayur tu atau penyembur pokok tu, dia bersambung ke internet sehingga kan kita boleh kawal dia daripada mana-mana sekalipun. Contoh TV lah, kita kata smart TV. Smart TV ada orang kata dia Internet of Things. Macam mana dia nak jadi Internet of Things kalau kita hanya boleh kawal TV kita dengan phone tetapi kita kena duduk dekat rumah saja. Kalau kita boleh kontrol TV kita daripada kita duduk di negeri lain guna internet jauh, kita duduk jauh-jauh. Contohnya TV kita dekat Kuala Lumpur, kita duduk dekat Pulau Pinang, kita tekan button tutup. Lalu TV kita dekat rumah dia boleh tutup. Maka kita boleh anggap TV tu Internet of Things. Boleh jelaskan di situ? Boleh Jelas. Jelas jelas. Internet of Things tu kamu kena faham bahawa itulah zaman sekarang. Baik, untuk buat Internet of Things kita perlu pastikan bahawa contohnya lampu LED di atas meja saya ni. Lampu ni katakanlah dia boleh berkelip. Selagi mana lampu ni tidak disambungkan ke internet, maka lampu ni tidak boleh dianggap sebagai Internet of Things. Memang dia cerdik, dia boleh padam sendiri, dia boleh on sendiri, tetapi dia selagi dia tidak disambung ke internet, dia tidak boleh lah, dia tak layak pun nak jadi Internet of Things. Yang kemudian, Internet of Things tu sendiri dia mesti menyimpan data. Contohnya, kalaulah kita ada satu sensor yang boleh ukur suhu ke, ataupun dia boleh cek cahaya ke kan, maklumat tentang siang dan malam tu disimpan di dalam database. Maka kita boleh kita kumpul data siang malam atau suhu tu sejuk panas, kita kumpul selama 6 bulan, maka dia akan jadi data yang besar. Atau dalam bahasa IoT dia panggil big data. Boleh faham macam Google, macam Facebook, macam Google Map, dia tahu jalan raya tu akan jam di Kuala Lumpur. Macam mana dia tahu?
Adakah dia ada kamera? Tak. Berdasarkan data-data yang dia kumpul banyak-banyak selama ni berbulan-bulan, akhirnya dia tahu. Dia boleh buat prediction bahawa satu hari nanti pada pukul 8 pagi di Jalan Tengku Abdul Rahman Kuala Lumpur mesti jam. Macam tu. Jadi kamu dalam challenge ni kamu kena buat apa? Kamu kena buat pertanian moden. Pertanian moden bermaksud apa? Kamu kena kreatif lah bahawa dengan adanya beberapa alat yang akan diumumkan nanti, maka kamu kena fikirkan dia supaya dia jadi cerdik, dia mampu buat sendiri dan juga kalau boleh dia disambungkan ke internet dengan menggunakan perisian Blink. Jelas Boleh? Jelas. Saya tanya soalan. Sekiranya saya buat satu lampu dia automatik, bila malam dia bernyala. Okey, kamu berjaya buat. Esok kamu buat satu konon-konon lah, kamu buat satu lampu bila siang, lampu dia tutup. Bila dia malam, lampu dia menyala balik. Okey, kemudian kamu hantar. Adakah kamu sudah berjaya buat IoT? Siapa boleh jawab? Ya. Kenapa? Kenapa ya? Sebab dia detect cahaya. Baik, saya sebut tadi syarat. Apa syarat untuk sesuatu tu jadi IoT? Pertama, alat tu mesti apa? Dia mesti connected to internet. Jadi kalau kamu buat satu lampu yang berkelip-kelip saja, adakah dia IoT? Tidak. Jawapan dia tidak. Dia bukan IoT. Ada soalan? Kena tanya. Siapa saya tak dapat nak berkenalan dengan kamu ni, kamu tanya. Sebelum kita masuk. Saya buat satu Arduino, saya buat program sekejap lagi lampu tu berkelip. Tu automatik. Adakah dia IoT? Minta respon? Tak. Kenapa tak? Ya, betul, tidak. Kenapa? Kenapa dia tidak? Sebabnya ialah dia hanyalah automatik. Sama macam lampu yang dekat bilik kita beli dekat DIY tu, yang boleh tutup malam siang tu. Dia pun cerdik juga. Bila malam dia on. Bila siang dia off. Lepas tu kita kata, tu Internet of Things? Tak. Bukan Internet of Things tu. Jelas Kena pasti betul-betul benda tu. Dia bukan Internet of Things. Walaupun kita pakai benda ni. Kecuali kita connect benda tu dengan Blink. Barulah dia naik data tu disimpan di internet. Apa yang kamu buat esok ialah kamu hanyalah buka kamera dengan team viewer. Sebenarnya kamu seolah-olah berada di KML. Peserta-peserta semenanjung tu dia seolah-olah dia berada di KML saja. Dan alat yang dipasang esok, mana-mana pasukan yang berjaya buat sesuatu automatik, itu hanyalah barulah sekadar dia panggil automation saja. Dia bukan lagi sampai ke level IoT kerana dia belum di-connect dengan IoT platform seperti Blink. Itu kena jelas. Okey Boleh Boleh. Kena faham baik-baik tu. Kena faham bahawa janganlah kerana lampu kau bernyala kononnya canggih, kamu dah kata IoT. Bukan. Dia belum IoT lagi. Sehinggalah lampu tu ada di IoT platform seperti Blink tu contohnya. Kita nak cubalah nak tengok nak buat. Okey, sebelum tu kita tengok Arduino. Arduino ni kamu kena faham bahawa dia mesti ada dua function ni. Wajib ni. Iaitu pertama void setup dan dia mula buka brace ni, dia mesti tutup curly brace ni. Ini kalau macam ni apa salah dia? Apa kesalahan program ni? Kalau kita run dia boleh tak ni? Tak boleh. Rosak. Sebab dia punya pembuka dia tidak ada. Pembuka dia tidak ada. Ni pasangan dia. Ni buka, ni tutup.
Kemudian ada satu lagi dia panggil loop. Kalau saya padam lah yang ni, program Arduino tak jalan lah. Dia tak boleh pun run. Kau kena faham, kita mesti faham bahawa Arduino wajib ada dua benda ni. Jangan silap kat mana-mana. Contoh, boleh tak boleh tak kita tukar setup ni kita buat huruf besar? Boleh tak? Boleh atau tidak? Cuba Boleh. tak boleh. Dia rosak lah. Dia mesti huruf kecil. Maknanya dia sensitif. Jadi bila kita buka kod contoh ke dekat internet, kita kena cari. Mata kita kena sensitif pada dua benda ni. Okey, baik. Okey, sekarang contoh dengan menggunakan basic kosong. Ini kita anggap kosong lah. Saya nak nyalakan lampu kuning ni. Okey, lampu kuning ni kita bukan nak belajar elektronik sambungan lah. Okey, lampu kuning ni saya sambungkan ke dia punya ground, dia punya positif tu, ni negatif dia saya pergi ke negatif. Kita bukan nak belajar wiring tau. Dia punya lampu kuning ni saya sambung ke pin. Di sini yang kamu patut tahu. Saya sambung ke pin, ada nombor di sini. Untuk pertandingan esok, jawatan kuasa dia akan bagi tahu pin apa yang connect dengan apa. Contohnya sekarang saya sambung lampu kuning ni ke pin, dia tulis di pin tu digital 4, D4. Kamu mungkin tak nampak lah blur di sini. Jadi kita faham saya kena bagi arahan tu tepat kepada pin tu. Kita jangan salah lah. Contohnya jawatan kuasa IoT Agro Challenge, dia sambung pada pin 4. Ni pin 4. Kalau saya cabut ni, ni pin 4. Maksud saya yang ni. Saya cabut dulu ni pin 4. Ni dia punya pin positif tu, saya pergi ke pin 4 dekat sini. Ada satu pin, dia tulis D4. Kalau kamu ada board ni, kamu boleh nampak lah. Okay, kalau saya sambung dekat D4, tiba-tiba dalam program kamu address dia D2. Lepas tu kamu bising tak nyala. Memang salah kamu lah sebab kamu salah alamat. Kamu tidak perhatikan betul-betul di mana jadual pin tu contohnya kita kata LED biru, pin 2, LED merah, pin 8. Benda-benda begitu kamu kena perhati betul-betul. Baik. Contoh macam mana saya nak nyalakan lampu warna kuning yang saya sambung pada D4. Macam mana dalam Arduino kita nak buat? Jadi kita guna arahan macam-macam cara lah. Ada orang dia buat define, ada orang dia guna integer. Ni antara cara lah, Katakanlah saya guna cara define. Define, okay, saya bagi nama variable dia. Variable untuk LED tu. Kamu nak bubuh variable apa pun boleh. Lampu boleh, apa-apa pun. Jangan guna nombor, tak boleh. Kan? Dia punya syarat-syarat. Jadi saya letaklah lampu. Okey, lampu tu saya letak pada pin 4. Lalu saya tutup. Macam ni Arduino dia faham bahawa variable lampu, variable yang berbunyi LAMPU sudah diberi value 4. Value 4 ni maknanya setiap kali dia nampak variable lampu, dia faham bahawa itu adalah 4. Okey, jadi setelah kita dah buat dah yang ni, maka kita kena faham bahawa kita kena bagi tahu dekat Arduino supaya dia arahkan board ni supaya jadikan pin 4 tu sebagai output. Dekat setup. Dekat kawasan setup ni, kamu kena faham dia adalah tempat kita tentukan pin tu input atau output. Jadi saya nak jadikan, oleh kerana saya letak lampu, dia mestilah output. Jadi kalau kamu guna sensor, dia kena jadi input. Begitu. Kita kena faham macam tu. Bila kita baca contoh-contoh tutorial dekat internet, kamu sepatutnya faham, dalam void setup ni sepatutnya dia mesti tulis begini. Pin mode, pin mode ni maksud dia saya nak jadikan pin 4 tu sebagai input.
sebagai output. Jadi saya kata pin mode, okey, buka kurungan. Dalam tu saya bagi tahulah lampu. Lampu kena, okey, lampu tadi tu adalah sebagai apa? Output. Barulah lampu tu bernyala. Kalau kamu tak buat benda ni, dia tak boleh bernyala. Okey. Jadi siap. Jadi kamu kena faham bila kamu nak copy paste apa-apa kod pun kamu kena tentukan siap-siap. Apa-apa contoh pun kamu masuk sini. Gitu. Okey. Untuk loop. Di sinilah kita nak bagi arahan dekat lampu tu. Okey, saya pun bagi tahu arahan untuk bagi dia bernyala kita kata digital. Digital right. Okey, apa yang kita nak bagi nyala? Lampu. Lampu ni adalah nombor 4 lah. Jadi saya paste saja lampu. Saya kata dia high. High bermaksud dia voltage dia akan increase. Maka dia bernyala. Okey, berapa lama saya nak dia bernyala? Okey, saya nak bernyala. Dia kira dalam millisecond. So kalau saya nak nyalakan selama 1 second, dia kena 1000 millisecond. Okey, kalau saya tulis begini bermakna lampu tu dia akan terus bernyala. Jadi kalau kita nak dia berkelip, kita kena buat apa? Cuba teka. Mesti kamu dah tahu ni. Lampu low. Jadi saya kena low pula. Betul tak? Saya kena lowkan lampu tu. Low tu maknanya voltage tu dia naik and then voltage tu turun. Okay, kalau kita buat 500 katakan. Ataupun kita pakai matematik. Kita bagi 2. Boleh juga. Bagi 3. Okey, bagi 3. Maknanya 1000 bagi 3 dia jadi cepat lah. Okey, jadi kita cuba Okey, kita sambung. Di sini kamu kena pastikan bahawa bila kamu nak sambung. Sekejap. Okey, bila kita nak sambung, okey, sekarang saya dah program tadi dia menyala lah. Kita nak upload kod. Jadi kena bagi tahu dekat jawatan kuasa AJK yang menjaga kamu bahawa dia mesti kena tekan button boot semasa kamu upload. Sebagai contoh, tengok kamu jangan silap dekat situ. Ada college yang dia tak faham benda tu menyebabkan dia jadi masalah. Okey. Okey, sekejap. Okey, Okey, kita nak upload, jadi saya tekan upload. Bila saya tekan upload, kita tunggu timing dia, iaitu ketika dia keluar, dia cuba connecting tu. Waktu tu patut kena tekan. Kalau saya nak tengok lah, saya tak tekan lagi. Sekarang dia tengah compile. Kita tunggu sekejap. Okey, dia tengah compile jadi esok kamu guna daripada Semenanjung, masa ni kita kena tekan. Okey, dia minta apa ni? Expected. Okey. Oh, sini tak perlu. Apa kesalahan saya sini? Define. Okey, contoh apa? Cuba tengok kesalahan kita apa dia? Oh, kita tak perlu letak semicolon saya terletak ni tadi. Okey, baik. Upload semula. Okay, tunggu sekejap. Okey, saya tak perlu tekan lagi. Ketika dia keluar, connecting dekat bawah ni, memang patut kena tekan dah masa tu. Kena tekan boot. Jadi, kamu kena bagi tahu, dan kita dah bagi tahu dah, mungkin jawatan kuasa sudah maklum bahawa dia perlu tekan. Dia perlu tekan boot. Kalau kita pakai Arduino Uno, kita tak perlu tekan boot. Masa ni, okey, tengok. Dia akan keluar. Ada warna orange sini, dia tulis, kejap. Connecting. Masa ni saya kena tekan boot. Okey, saya tekan. Dah. Baru dia boleh upload. Nampak? Jelas Nampak Nampak. Sekarang tengok dia berkelip seperti yang kita nak. Okay, kalau kita nak bagi laju lagi lah. Kita kata kita nak bagi laju lagi. Sekejap
Kita nak bagi laju lagi. Okey, kita bahagi ataupun kita tulis pendek lah. Kita tulis 100. 100 and then 100. 100 kita buang bahagi ni. Okey, saya upload. Apa kita kena buat? Kita kena timing bila? Adakah kita patut tekan sekarang? Boleh respon? Patutkah saya tekan sekarang? Tidak. Tunggu dulu. Tidak. Tunggu dulu. Tunggu sekejap sehingga dia keluar connecting tu. Jadi esok ketika kamu nak upload, kamu kena pastikan jawatankuasa yang menjaga kamu, wakil Fesi tu, dia maklum dia akan tekan bila. Okey. Saya belum tekan lagi. Okey, bila ni? Cakap bila? Saya akan tekan ni. Bila connecting. Tu. Ada yang boleh jalan sendiri pun dah. Tu dah berklik dah. Okey? Boleh Okey. Baik. Soalan saya. Adakah benda ni sudah dikira IoT? Belum. Adakah benda ni boleh dah kita kata, oh aku dah berjaya buat IoT, oh hebat. Belum. Belum lagi. Jadi, supaya benda ni jadi IoT, kita kena letak dalam Blink. Kita kena letak maklumat sekurang-kurang kita boleh kawal lampu ni dari mana? Dari internet. Contohnya kita guna phone. Kita guna apps dalam phone, kita kawal. Boleh Sekarang saya nak cuba buat dengan menggunakan, maknanya kita kena buat program ni dulu sebelum kita jadikan dia Blink program. Boleh Okey, baik. Sekarang kita dah belajar dah cara tulis ni. Ada orang dia malas nak belajar buat benda ni, dia terus nak pergi buat IoT. Sabar. Kita sepatutnya flow dia, kita buat dulu, kita test dulu lampu kita okey ke tidak. Okey, sekarang lampu saya dah okey. So sekarang ini adalah file template untuk file ni akan diberikan kepada kamu esok. Maknanya kamu kena tukar-tukar dia punya apa yang patut. Cuba kita tengok sama-sama program Blink yang kita guna sekarang ni. Okey, kita abaikan dulu lampu kita tadi ni. Okey, saya dah siap lah lampu ni. Lampu ni duduk sebelah ni kan. Jadi saya kata, oh lampu aku sudah siap. Sekarang aku nak upgrade program lampu ni supaya aku boleh kawal dia dari internet. Bayangkan lampu ni, memanglah masa kita buat prototype, kita guna lampu kecil. Kita boleh tukar lampu ni jadi lampu besar. Kita jangan kata, oh lampu LED apa best. Tak, sebenarnya kita boleh tukar. Yang penting dia boleh kawal. Yang sekarang ni apa proses dia? Kita akan tukarkan, kita akan upgradekan lampu kita yang berkelip-kelip ni menjadi IoT. Okey, contoh file demo ni, insya-Allah kamu akan diberi beberapa file lah esok. Beberapa file tu untuk kemudahan kamu. Jadi kalau kamu cekak, kamu orang kata apa, faham betul-betul programming ni senang, kamu sepatutnya esok senang lah. Jadi saya terangkan dulu apakah yang ada dalam template ni. Okey, saya besarkan. Okey, dalam template ni, pertama di sini kita letak dah komen-komen di sini. Contoh, ada satu library di sini nama dia begini. Maka jangan kamu pandai-pandai pi padam. Bila kamu pi padam, lepas tu kamu bising benda tu tak jalan. Jangan begitu. Yang ni biarkan. Okey, jangan usik library ini. Library Blink. Inilah library. Library ni apa? Library ni adalah satu program yang ditulis oleh programmer untuk membolehkan kita menggunakan function-function yang berkaitan dengan Blink. Blink ni adalah salah satu software untuk membolehkan alat kita atas meja saya ni boleh dikawal dengan telefon. Begitu Blink tu salah satu lah, ada banyak lagi. Baik, sekarang saya tak usik yang ni.
Sekurang-kurangnya saya jangan usik yang bling ni. Kemudian apa pula yang bahagian tambah library lain? Baik, sekiranya ada sensor-sensor yang akan kamu guna tu dia memerlukan kepada library, maka kamu kena tambah di bahagian atas ni. Tambahlah berapa banyak kamu nak tambah pun. Bergantung lah. Jangan kamu letak library tu di tempat lain. Kamu pergi letak dekat bawah. Itu salah. Jadi untuk mengelakkan ada peserta yang pergi letak merata-rata, jadi kita bagi template ni. Template yang kita dah tandakan di sini. Tambah library yang hendak digunakan di ruang ini saja. Maknanya di ruang ini tu tambah di sini. Jangan tambah lebih daripada sini. Kamu jelas? Minta respon? Jelas tak? Jelas. Jelas jangan padam sesuka hati, nanti kamu pening kepala. Jadi kita buat komen ni, kita letak komen ni supaya kamu tak ada masalah kekeliruan. Okey Kamu tak hentam copy paste. Bukan begitu. Ambil tutorial dekat internet boleh. Memang sepatutnya kamu tengok contoh. Tetapi bila kamu nak copy paste, jangan sebarangan. Kamu kena tengok apa yang kamu kena copy paste. Kan? Baik, contoh. Di sini kita untuk buat lampu kita tak perlulah pakai library. Kan kita dah buat dah tadi program. Kita dah buat program simple kita tadi tu. Ada orang tanya apa-apa tu? Ya, ada angkat tangan lah? Tak ada? Ada soalan? Ada soalan nak tanya. Ya. Tanya. Tuan nak tanya tuan. Kalau sensor yang perlukan library, pihak penganjur bagi tak library dia? Ya, kita bagi. Kita dah prepare dah library tu, kita dah install dah. Kita install maksud dia library tu sudah wujud di dalam Arduino yang digunakan di komputer tu. Contoh, katakanlah library tu katakanlah kamu nak guna satu sensor untuk ukur kita kata apa? Angin. Penyukat angin, penyukat kelajuan angin lah. Okey. Memang kebetulan kamu pergi study benda tu, okey. Sedangkan esok katakanlah tidak ada pun sensor tu. Maka janganlah kamu pergi minta pula sensor tu. Jangan pergi minta nak install pula. Jangan pergi install lah dekat situ, rugilah. Boleh faham tak? Muhammad Aiman lah tadi. Hello? Ya, boleh faham. Jelas Jelas yang mana yang digunakan memang ada dah. Ada. Okey, maknanya kamu tak perlu pergi buat proses nak install tu, dah ada. Esok bila kamu tengok, sebenarnya kalau kamu tengok library kamu tahu dah, sensor ni, gitu. Boleh? Bila kamu nampak saja hari ni, macam contoh hari ni tak nampak lah sebab kita tak buka lagi. Nanti bila jawatan kuasa dah buka soalan tu, dia dah buka template tu, maknanya kamu akan nampak lah template tu. Oh, ada dah library ni. Kamu cuma perlu panggil program dia je lah, kamu masukkan program dia. Library tu ada dah. Baik, sekiranya kamu perlu juga install library, kamu kena buat proses tu sendirilah. Sebab kamu yang kawal komputer tu. Boleh jelas Boleh? Boleh Jelas. Maknanya kalau kamu perlu library sendiri, kamu kena install sendirilah sebab apa? Kamu yang kontrol komputer tu. Kalau kamu peserta merasakan dia tak perlu install dah sebab dah ada dah library tu, maka tak perlu. Begitu Okey, saya sambung balik tadi. Okey, di mana tadi? Okey, di sini kita. Baik. Okey. Sekarang saya bila kita tengok template ni, contoh library ni kita dah memang include lah. Kita dah include sini. Jadi kalau esok ada satu sensor yang perlukan library lain, kamu kena tengok dekat contoh tu lah. Kita akan bagi jugalah beberapa contoh tu yang berkaitan. Kamu kena carilah.
maka library itu mesti sudah ada. Kalau kamu perlu juga guna library yang tidak ada, kamu kena buat sendirilah, kamu kena install sendiri. Baik, sekarang bahagian yang berikut ni ialah bahagian apa ni? Bahagian apa? Inilah yang kita kena letak. Blink kita punya template ID, device name dengan authorization code. Baik, sekarang saya akan buka Blink. Blink tu Blink saya sebab saya nak dapatkan kod ni. Okey, jelas apa yang saya nak buat sekarang ni? Saya nak buat apa sekarang? Saya nak pergi Blink sebab saya nak gantikan kod ni. Okey, saya nak gantikan kod tu sebab tujuan dia saya nak upgrade lampu saya ni. Lampu saya ni berkelip-kelip saja tapi tak boleh kawal pun dari internet. Oleh kerana kita nak kawal dengan internet, maka kita terpaksa guna Blink. Ataupun apa-apa IoT platform yang lain. Okey. Jadi, sekiranya kamu esok kamu hanya berjaya buat automasi tanpa kamu buat ke internet, maka kamu tidak dapat markah IoT lah. Begitu. Boleh jelas? Okey, minta maaf saya minum air sekejap. Okey, baik. Sekarang saya nak pergi dapatkan kod ni. 3 baris ni. Jadi saya pergi ke kita buka saya punya Blink. Okey, ni Blink saya. Nampak skrin saya? Nampak Nampak. Okey, nampak. Baik. Ini adalah Blink saya yang kosong. Baik, kalau kamu tak buat apa-apa, maka Blink kamu jadi beginilah. Jawatan kuasa dah bagi kamu email, sepatutnya kamu boleh login dalam Blink yang diberikan. Kenapa dan Blink yang diberi itu juri akan buka. Dia akan buka Blink kamu tu. Jadi kalau kamu tak buat apa-apa dekat Blink, maka juri tak boleh judge lah. Dia mungkin bagi markah dekat lampu berkelip-kelip saja. Tapi dia tak dapat bagi markah untuk Blink. IoT kamu tak ada function. Baik. Okey, step untuk kita buat supaya kita boleh connect lampu tadi. Lampu kita tadi tu boleh kontrol dengan phone. Mula-mula sekali mesti kita kena buat template. Baik, kalau kamu dah keliru, dah banyak dah buat patu silap. Biasalah saya pun mula-mula guna Blink, saya keliru. Kalau keliru, kamu delete semua bagi kosong, kamu mula daripada awal. Boleh faham ke semua? Faham. Kalau keliru buat apa? Petua saya. Delete bagi kosong. Template ke apa, jangan bagi serabut. Selagi mana kamu cuba nak buat juga, lama-lama kamu serabut, lama-lama tak boleh jadi apa-apa. Saya cadangkan. Mula dari awal. Contohnya macam ni. Inilah kosong. Macam ni lah kalau mula-mula dulu. Mula-mula sekali kena buat apa? Tengok saya klik kat tepi sekali kan. Katakanlah saya semua kosong. Tak ada apa-apa ni. Baik, saya mula-mula search. Bila kita pergi search, kita tengok my device kosong. Tak ada apa-apa. Device maksudnya lampu saya tadi. Alat yang kita buat berkelip-kelip tadi tu. Tak ada. Tak wujud. Dia tak kenal pun. Maka sekarang saya nak connect. Saya perlu buat template. Template is a digital model of physical object. Template ni adalah model kepada lampu kita tadi. Blink tak tahu kita ada lampu ke tidak. Faham tak? Jadi kita kena buatlah template tu supaya dia connected. So saya buatlah template. Okay. Bila kita buat template, kita kena faham template ni tak semestinya lampu. Mungkin template tu akan cover lampu, akan cover kipas, akan cover macam-macam. Jadi janganlah bagi nama lampu. Kalau kamu bagi nama lampu, lampu sajalah. Susahlah nanti. So kita bagi nama yang terbaik apa kita sebut. Kita guna katalah contohnya College mana? College Matrikulasi Kedah. Okey, kita kata IoT KMK. Kan begitu senang. Bila kita sebut begitu, maknanya kita mungkin ada banyak device. Kita ada banyak device menggunakan template ni. Boleh jelas semua? Boleh? Jelas. Perlukah kita buat satu lampu, satu template? Saya tanya untuk kepastian. Perlu tak kita buat satu lampu, satu template? Kita ada dua lampu. Tak perlu.
Nah, tak perlu, jangan buat kerja macam tu. Kita buat satu benda yang general. Katakanlah IoT KMK bermaksud semua benda yang akan kita connect dekat benda tu. Katalah kita nak buat weather station lah kita kata. Dalam tu ada sensor, ada 10 sensor, ada 5 lampu. Semuanya kita connect dengan satu template. Boleh dengan satu template. Jangan kita buat banyak template untuk setiap lampu. Jangan. Yang kita kena banyaknya device, bukannya template. Okay, baik. This is my template. Tak apa, biar pun tak apa. Okay, done. Maka kita sudah ada satu template. Okay, template pertama. Okay, kita dah ada template. Okay, jangan copy yang ni. Bukan ini yang kita nak. Ini adalah template punya code. Bukan ini. Ingat program kita tadi tu? Program kita tadi tu, dia ada 3 line. Nampak ni? Tu. Beza ni. Ada di sini banyak yang orang keliru. Dia nampak yang ni. Dia pun, ni klik to copy code. Dia pun copy. Lepas tu dia pergi dekat Arduino ni, dia padam. Padahal di sini ada 3. Kita nak yang ni pergi ke device. Baik. Biarkan yang ni. Yang ni kita tak usah bincang, tak perlu kita ubah apa-apa. Tak ada masalah kat sini. Baik, kita pergi ke metadata. Pun kita tak perlu buat apa-apa. Tak perlu, biar. Ini adalah maklumat untuk lokasi sahaja. Pergi ke yang ketiga. Saya mohon kamu kena jelas betul-betul data stream ni. Data stream ni benda penting. Baik, dalam data stream ni ialah pipe. Kita kata lampu ni, lampu yang berkelip-kelip yang kita buat tadi, kalau kita nak kontrol dia, kita nak kawal lampu yang ada atas meja ni daripada Kuala Lumpur, blink dia perlu kepada saluran pipe untuk dia tahu signal tu datang, arahan tu datang daripada mana. Kita kata saluran data lah, maknanya channel dia. Atau dalam bahasa dia data lah, data stream. Dia perlu kepada benda tu. Jadi kita tak ada lagi data stream. Data stream ni, data stream is a way to structure data that regularly flow in and out from device. Maksudnya from sensor. Dia kata sini, use it for sensor. Okay, katalah sensor tu dia detect satu value, dia keluarkan satu value untuk malam. Dia kata gelap. Dia tak katalah gelap, dia keluar satu value. Menunjuk kata dia gelap. Data yang bernilai, katakanlah keluar satu nombor 570. 570 ni mungkin bermaksud gelap. Makna cahaya kurang. 570 tu perlu dihantar ke internet melalui mana? Macam kita kata channel lah. Jadi dia mesti pergi melalui data stream. Jadi saya kena buatlah data stream. Saya create new. Baik, saya nak guna apa? Saya guna virtual tau. Kita tak perlu guna digital, kita tak perlu guna ala-ala. Kita guna virtual. Sebab bila kita guna virtual ni dia lebih mudah. Sebab kita boleh control dia punya function name dia. Okay, kita tak mau detail sangat. Kita pergi ke virtual pin. Bila kita klik virtual pin, dia keluar begini. Baik. Katakanlah saya nak bagi nama. Kalau tak nak susah, tak nak pening, biarkan saja. Kalau nak, kita tukar nama. Katakanlah saya nak gunakan virtual kosong ni, virtual pertama ni, okay, sebagai lampu punya, lampu kita tadi. Jadi saya boleh letak lampu. Lampu. Kemudian kita ada sensor lain pula. Kita kena buat virtual pin lagi. Kalau kita ada 10 sensor, kita kena ada 10 virtual pin. Boleh faham ke semua? Kenapa kita kena ada 10 virtual pin instead of 1 virtual pin? Sebab data kita ada 10 sensor. Kemudian kita pakai 1 virtual pin. Tak boleh lah. Sebab data tu dia akan pergi ke satu pipe yang sama. Maka dia tak nampak perbezaan data tu. Dia nampak sama saja. Jadi setiap sensor, setiap lampu, setiap buzzer kena ada virtual pin yang apa orang panggil? Yang khusus. Baik, sekarang katakanlah kita pakai lampu Lampu okey, virtual pin kosong. Okey, unit ni contohnya kalau kita melibatkan suhu contohnya ataupun dia melibatkan
penyukat berat, kan, pengukur berat. Kita boleh pilih lah berat-berat. Tapi kalau macam sekarang kita hanya ada lampu, jadi dia tak perlu. Dia tak perlu apa-apa. Okey, maksimum untuk kontrol lampu, kita hanya guna 2 value saja, iaitu kosong, iaitu untuk off, dengan maksimum untuk kita tekan. Contohlah kan. Okey, dekat dalam advance ni, ada banyak maklumat dalam ni. Kita boleh save data, tetapi oleh kerana kita tak boleh nak save data sebab kita pakai program yang percuma. Jika sekiranya kita bayar, barulah kita boleh simpan data tu di dalam server Blink. Oleh kerana itu kita tak perlulah simpan sebab dia kena upgrade. So kalaulah kita boleh keluarkan data suhu di contoh suhu ke, ataupun kita kata macam sensor siang dan malam ke, atau apa-apalah keluar di Blink, itu pun sudah memadai. Okey, baik. Katakanlah kita create show in service report, show in report, pun sudah kita anggap kamu telah berjaya memaparkan data di dalam Blink. Okey, kita create. Once kita dah create, maka kita adalah saluran pipe pertama untuk lampu ni sampai ke server Blink di internet, dan kita boleh kawal dia dengan phone melalui pipe yang bernama lampu. Kalau kamu tak mau bagi nama lampu, okey, kalau kamu dah tersilap dah buat banyak, kamu ni ada pergi dekat situ ada tong sampah, delete. Jangan bagi keliru. Jangan bagi. Mungkin kamu dah try, lama-lama kamu pening, saya cadangkan kau padam semua. Padam semua dan buat balik. So akhirnya saya dah berjaya buat satu pipe untuk lampu. Jadi saya tekan save. Bila kita tekan save, automatically kita sudah ada pipe lah. Baik, saya pergi pula kepada event. Event ni dia yang nak menentukan, contohnya dia boleh keluar notification dekat phone. Contohnya kalau kita katalah kita pakai sensor siang dan malam. Bila malam, dia boleh bagi tahu kita, kata oh dah malam. Oh gelap. Oh hujan turun, bergantung. Kamu adalah kalau kamu nak jadi champion, saya cadangkan kamu belajar, kamu pergi buat bacaan lanjutan tentang events. Kan? Kalau sekadar kamu buat, sekadar boleh kontrol saja, kalau ada pasukan lain yang lebih advance, dia pergi buat event, dia boleh keluar notification, maka tentulah yang terbaik pasukan yang ada notification seperti event tu. Okey, automation pun ada di sini, dia boleh buat apa jadi sekiranya lampu sekian condition kamu, yang ni saya tak boleh lah nak, saya anggap kita bengkel pendek kita ni hanyalah sekadar untuk kita berkenalan. Adalah menjadi tanggungjawab kamu macam kita pergi lawan sukan lah. Kita ajar kamu basic main bola. Tapi kalau kamu nak main bagi champion, kamu kena banyak training lah. Walaupun, faham tak? Jelas. Kita tak mampu lah nak buat semua. Jadi kita bagi basic saja. Jadi kamu kena explore. Baik. Web dashboard. Web dashboard ni tak ada pun tak apa. Kalau perlu, boleh buat. Maksud dia macam ni. Web dashboard ni, data tentang lampu, tentang siang dan malam tu boleh dilihat di mana? Di 2 tempat. Sama ada di web, di dashboard ataupun di dalam apps. Kita kena faham, bukan semua orang boleh pakai apps. Maybe kalau kita nak guna laptop, kita boleh tengoklah data yang sama di laptop. Maknanya web dashboard dengan mobile dashboard adalah benda yang sama, data yang sama. Tetapi web dashboard dia kena buat juga sendiri. Dia kena buat dashboard dia kena tambah button tu. Contoh, kalau saya nak tambah button untuk kawal lampu. So saya akan edit. So saya kena tekan, dia suruh kita tambah widget. Maknanya saya nak buat satu button sini. Button ni saya boleh kontrol lampu ni dengan menggunakan web dashboard tanpa telefon. Cuba bayangkan kalau tak ada telefon, macam mana nak kontrol? Itu maksud dia. Boleh Boleh beza tak di antara mobile dashboard dengan web dashboard? Minta respon. Boleh beza? Boleh. Okey,
Okay, saya tanya, adakah kalau saya buat web dashboard, automatically button tu ada di phone? Adakah begitu? Ya atau tidak? Ya. Ya. Tidak. Tidak. Jangan kamu pergi sonok buat button kat sini dengan menyangkakan bahawa button tu satgi ada dekat phone. Tidak. Bermakna web dashboard ialah benda yang lain. Tetapi mereka boleh kongsi data stream. Saya tanya ni, minta respon. Boleh. Ya, dia boleh kongsi data stream. Apabila kita dah kongsi data stream, maknanya kita boleh kawal daripada web dashboard dan juga dekat mobile dashboard. Tetapi dua web dashboard dan mobile dashboard adalah dua benda yang berasingan. Adalah salah jika kamu sangka kamu buat button di web dashboard, maka button tu kononnya keluar dekat apps, dekat Blink, dekat phone. Tidak. Tidak. Tetapi mereka boleh kongsi data stream yang sama. Boleh Baik. Sekarang saya buat satu button. Saya nak bagi nama apa? Okey, katakanlah lampu. Saya kata lampu. Okey. Dia tanya sini. Data stream mana? Kan kita dah buat tadi lampu. Okey, tekan lampu. Value yang dia ialah on. Untuk on mesti dia 1. Untuk off ialah apa? Untuk kosong. Okey, adakah kita nak tunjuk button tu? Okey, boleh. Silakan. Kalau nak on, kita kata bernyala. Terpulang. Kalau dia off, mati. Ikutlah. Tak kisah. Label tu, nampak? Maksudnya sekarang ni mati. Kalau saya on, dia akan jadi. Kalau saya tekan on, dia bernyala. Begitu. Boleh jelas? Tapi, Jelas. adakah kita buat apps ni, dia akan keluar dekat phone? Tidak. Tidak. Ini adalah web dashboard. Boleh Okey. Hide widget name. Okey, boleh tutup. Tinggal button je. Kalau kamu buat button macam ni, juri pula tak tahu apa dia ni button apa. Kamu fikir sendirilah, kamu rasa cantik. Tapi adakah juri tahu button ni buat apa? Kita kena faham. Juri dia menilai benda-benda begitu. Jadi terpulanglah. Kalau dalam kes ni saya rasa baik dia ada nama baru dia tahu lampu. Okey. Jangan bubuh nama benda yang menyusahkan lah. Okey, save. Kamu boleh tukar tak warna dia kalau kita on? Contohnya ni jadi hijau. Okey, kalau kita nak dia jadi warna merah, tukarlah. Okey, kita tidak ada apa-apa isu di sini bukanlah kerana warna merah ni kita bagi dapat markah lebih. Tidak. Okey, baik. Sekarang save. So kita sudah ada button untuk kawal. Adakah kita tekan sekarang ni dia dah boleh jalan? Tidak. Tidak, dia tidak akan bernyala. Kenapa Sebab apa? Sebab memanglah dia dah tahu tapi Arduino. Kita punya board tadi tu, ESP32 ataupun Arduino board tadi tu, board ESP32 kita tadi tu, dia belum ada lagi arahan. Dia belum ada lagi arahan. Dan tadi kita kena ingat, kita nak apa? Kod apa? Kod untuk control, kod untuk kenal. Jadi kita nak buat macam mana? Okey, kita tekan save. Bila kita tekan save, baik. Kita pergi ke device kita. Kalau kita tengok sini ada dekat search tu, kita belum ada device lagi. Kita cuma buat data stream saja. Kan kita dah buat data stream tadi. Data stream kita dah buat dekat sini. Tapi kita belum ada alat dia. Jadi saya nak buat alat terbaru. Okay, new device. New device maknanya kita nak tambah alat tu. Tadi kita baru buat apa? Data stream, pipe dia. Kita ada pipe untuk data tu berjalan. Button pun kita dah buat. Tapi benda tu belum wujud. Benda yang nak dikawal tu. Jadi saya pun create new device. Bila kita create new device, dia tanya, kita nak buat melalui apa? Okay, kita ambil daripada template. Kita nak buat alat lampu kita. So kita pun buatlah from device. New device kita ambil template. Dalam template ni, okay, kita dah ada tadi kita pakai template yang satu ni, IoT KMK. Device name, contohlah di sini kita nak kata
IoT KMK. Kamu boleh bubuh apa saja kamu nak ataupun biar saja. Okay, create. Sekarang kita dah ada device pertama. Bila kita dah ada device, barulah kita nampak apa dia? New device created. Barulah kita dapat kod ni. Nampak Jelas tak? Bila kita dapat kod ni? Lepas create new device. Ya. Selepas kita create new device. Selagi kita tak create new device, dia tak wujud lah. Dia tak boleh nak ada. Okay, baik. Saya pun create. So, kita copy dah. Saya dah copy. Copy to clipboard. Saya dah copy. So, kalau kita tutup, dekat sini ada timeline. Di sini kita akan nampak event-event yang berlaku. Apa yang berlaku pada alat tu? Kita guna, kita off, kita on. Bila kita tengok device info pun, okay, katalah kita terlupa nak klik tadi. Hilang dah. Mana dia punya data tadi? Ni metadata dia. Jadi device dekat device info ni kita copy lagi. Inilah yang kita nak tadi. Saya copy. Sekarang saya pergi ke Arduino saya. Yang ni yang kita kena ganti. Nak ganti semua atau nak ganti macam mana? Nak bagi tak silap. Saya cadangkan ganti semua. Tu. Macam tu. Okey? Nampak Boleh nampak semua? Nampak. Okey. Esok, selesai dah, kita dah dapat dah template ni. Ini kita kata kunci lah. Kata kunci untuk Arduino kita. Untuk Blink. Kemudian di sini kita kata jangan usik statement ni. Statement ni maknanya kod ni. Statement dalam programming ni bermaksud baris ni. Kita ditetapkan untuk guna statement ni. Kita tak perlu pun pergi fikir apa statement ni buat. Tak perlu. Baik. Kemudian nextnya ialah tentang Wi-Fi yang komputer terconnect. Contohnya sekarang, alat saya ni saya nak connect dia dengan Wi-Fi, bukan hotspot ataupun telefon saya punya hotspot. Maka saya kena masukkan benda ni. Untuk esok saya apa yang saya maklum bahawa KML menyediakan Wi-Fi khas untuk IoT. Jadi esok kamu kena guna ini saja maklumat dia. Boleh jelas Boleh? Kenapa saya guna yang ni? Jangan kamu pergi sambung dengan yang ni pula esok. Saya tak ada di situ. Jadi telefon saya bukan ada tepi pertandingan punya lab. Maka kamu duk kata tak dapat connect. Jangan lupalah kena tukar yang ni. Bukan tukar, maksud saya sila gunakan ni. Saya nak tanya, apa maksud 2/ ni? Siapa tahu? Comment. Comment. Comment ni maknanya kalau saya buka apa jadi? Dia jadi hijau boleh nampak? Apa maksud ni? Dia hidup lah. Betul tak? Dia hidup. Jadi kalau saya nak matikan mana-mana statement, saya tambah komen depan tu. Boleh Jelas? Jelas? Okay. Baik. Saya tambah komen sebab saya nak hidupkan yang ni. Sekarang saya dah dapat dah. Dia punya saya sudah ada semua dah yang library pun saya biarkan saja yang ni. Kemudian saya tak tambah lagi mana-mana library baru. Saya sudah ada saya punya template ID. Saya tak usik pun yang ni. Kita dah tulis komen ni. Jangan usik. Kemudian jangan ubah maklumat Wi-Fi berikut. Okey. Cuma uncomment saja. Ini saya buat sebab saya nak connect dengan phone saya. Kemudian saya pergi ke bawah. Inilah dia panggil bahagian setup. Dalam bahagian ni sama lah macam Arduino tadi. Ingat tadi kita buat Arduino tadi? Dalam Arduino tadi kan kita bahagian setup tu, ni contoh kalau lah lampu, kalau sensor, kita tengok contoh satu sensor lampu lah, kita kata ni lampu yang ada atas meja saya ni. Sekejap saya tutup dulu dia punya ni. Ni atas meja kita ni, atas meja kita contohnya ada sensor lampu LDR tu. Jadi sensor lampu ni kan saya sambung pada pin 2 dekat sini. Ni. Kita sambung Okay, dia punya positif, saya masuk sini, positif. And then dia punya negatif. Dan dia punya data tu saya masukkan ke
Digital 2. Digital 2 ada dekat sebelah tu. Esok apa pin yang disambung akan diberitahu kepada. Mana tahu malam ni ke dapat maklumat, saya tak dapat bagi tahu kamulah sebab apa saya hanya terlibat dengan latihan. Untuk penentuan pin apa atau tidak, dia akan ditentukan oleh jawatankuasa. Baik. Sekarang kita dah faham dah. Kalau kita baca kod ni, oh ini maksud dia light ni dia carry nombor 2. Okay, kita pun tahu void setup. Jadi apa yang saya nak kena buat sekarang? Katakanlah saya nak buat LED kita tadi. Okay, sekejap Kalau kita nak buat LED kita tadi, lampu ni, apa kita kena buat? Saya kena copy satu persatu lah kan? Nak letak di mana? Okay, bagi tahu saya, guide saya. Okay. First, declaration of variable ni. Variable ni saya nak copy. Okay, saya nak copy, saya nak letak di mana? Di template ni. Minta respon. Di mana? Boleh respon? Saya nak letak di mana? Dia mesti di atas sebelum setup. Sebelum setup. Kamu masih dengan saya kan ni? Kalau saya cakap seorang-seorang ni? Masih. Masih. Okay. Takut juga saya duduk cakap seorang-seorang kadang-kadang. Selalu saya mengajar dalam kelas. Pelajar-pelajar saya di matrik KML ni dia suka bagi saya cakap seorang-seorang. Kan? Okay, baik. Jadi dekat sini kita tahu dia mesti sebelum setup, janganlah kamu pergi copy benda ni, katakanlah kod ni yang kamu ambil dekat internet ke atau di mana-mana, jangan copy benda tu letak di mana? Pergi letak dalam setup. Kamu sepatutnya tahu bahawa kamu boleh letak dia sebelum setup. Nampak ni setup. Boleh letak di mana-mana. Saya cadangkan, letaklah dekat atas ke. Saya cadangkan ini bahagian setup. Saya cadangkan selepas password ni. Letak kosong. Kalau kita keliru, kita letak ruang kosong banyak sikit. Bagi dia jangan serabut. Saya letak dari sini. Itulah Okay, kemudian saya nak copy pula. Perlukah saya copy semua gini? Saya nak tanya, perlukah saya select all and copy? Apa bahaya kalau kita buat macam ni? Minta respon. Apa bahaya kalau kita copy paste begitu? Dia ada 2 setup dan 2 loop. Betul. Kita tak mau dia jadi begitu. Jadi sebab itulah hari ini kita bagi tahu kamu, kita nak kamu tahu bahawa kamu copy, jangan main copy begini. Kok Mak Saleh mana kau buat tutorial kamu jumpa, kamu jangan buat begitu, kamu copy satu-satu. Kita tahu kita daripada asas kita belajar, dia mesti duduk sini. Okey. Baik, serial begin boleh. Kita boleh copy. Ambil. Letak di mana? Letak di dalam dah ada serial begin. Okey. Serial begin sama. Okey. Dah ada dia punya delay. Okey, dah ada. Baik, set pin ni. Okey, kita tengok. Mana tadi LED saya? Okey, kita pergi LED. Okey, LED tadi dia ada pin mode, betul tak? Tengok sini dia ada pin mode. Kan? Ada pin mode ni. Jadi maknanya kita kena buat apa yang ni? Kita kena copy pin mode ni dalam setup ni. Letak di mana? Ni kita dah set dah. Kita cuba nak bantu kamu. Set pin mode bagi semua pin yang digunakan sebagai input atau output. Contoh statement pin mode, nama pin, output. Ni adalah contoh dia. Jadi kita letaklah di sini. Kalau kita nak tulis sendiri, kita tulis. Kita ambil contoh ni. Pin mode. Okay, kita copy contoh tu and then kita paste. Pin mode. Okay, nama pin. Pin mana yang kita nak? Pin lampu kan? Okay, ambil pin lampu. And then kita letak di mana? Kita gantikan ni pin lampu ni. Pin nama ni. Nama pin tu. Lampu. And then output. Siap. Okay, sekarang macam mana kita nak kawal dia? Okay, adakah kita boleh guna terus kita copy begini? Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Ini adalah automasi yang berlaku di mana? Yang berlaku di dalam, orang kata apa? Ini bukan internet. Ini bukan IoT. Ini adalah local. Untuk kita tulis di mana? Di Blink,
kita kena guna arahan dia. Ni arahan. Kita bagi contoh lah di sini. Nampak tak arahan ni? Kamu minta semua respon, nampak tak? Blink ni, virtual right ni. Nampak? Baik. Kita virtual, inilah command untuk supaya kalau macam tadi saya ulang sekali lagi untuk lampu kalau kita nak guna di atas meja kita tanpa pergi ke blink atau pergi ke internet, kita cuma boleh kita tulis je digital right. Tapi kita takkan boleh lah ke internet. Kalau kita nak blink tu yang nyalakan lampu, kita mesti guna arahan blink virtual right sebab kita guna virtual pin. Contoh yang ni saya uncomment Blink virtual pin. Letakkan virtual pin yang kita nak. Apa? Apa virtual pin kita tadi? Apa virtual pin? Lampu kan? V0. Ada orang dia akan keliru di sini. Dia kata, lampu. Betul ke? Tadi kita buat tadi. Kena ingat virtual pin tadi. V0 kan? V0. Tengok dia jadi warna biru. Variable yang ada data tu lah. Maksud variable yang ada data tu dalam kes ni ialah siapa? Iaitu lampu. Lampu kita tu lah yang kita nak. Tapi kalau kita tak nak virtual, kita boleh letak juga sini arahan untuk apa? Untuk dia jadi high. Atau apa? Jadi saya bukanlah tujuan tutorial hari ini untuk kita letakkan semua benda dekat sini kita nak ajar sampai kamu boleh buat button tu. Tidak. Nanti dia jadi sampai malam tak siap tutorial. Tapi sekurang-kurangnya kita faham bahawa tempat untuk kita letak arahan bukannya di dalam loop seperti Arduino ni. Nampak tak? Cuba perhati beza dua ni. Kalau kita nak nyalakan lampu dalam Arduino, bukan di internet, kita akan tulis di dalam apa? Di dalam loop, betul tak? Tetapi kalau kita nak guna blink, boleh tak kita tulis dalam loop ni? Tak perlu. Kita tulis di atas. Di luar dia. Sebab bila kita tulis di luar, di dalam loop tu sudah ada run. Blink akan faham bahawa kita sekarang ni nak nyalakan virtual kosong. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Setakat ni. Adakah kamu semua sudah mula jelas bagaimana dia berfungsi? Ada gambaran tak? Jelas. Ada gambaran tak bagaimana lampu tu berhubung dengan blink? Dia berhubung melalui ni. Nampak ni? Jadi setiap kali kamu tengok contoh-contoh, kita akan bagi contoh-contoh esok beberapa. Kita akan bagi banyak contoh-contoh. Kita nak kurangkan kamu sibuk mencari contoh-contoh di internet. Tak perlu. Kita akan bagi banyak contoh. Jadi kamu kena tahulah apa yang mana nak guna. Cuma bila kamu nak guna tu jangan copy paste seketul lah. Maknanya kamu nak kena fikir juga macam mana dia akan berlaku. Dan satu lagi, ada kadang-kadang kita nak kena tulis kita nak kena tulis if else. If else sebagai contohnya, kalau siang, kalau malam. Jadi saya harapkan daripada sesi asas ni kamu dah nampak dengan jelas, sekurang-kurangnya kamu tahu sudah bahawa cara kamu nak pergi ke blink tu adalah melalui virtual kosong. Sekiranya kamu tak pergi ke blink, kamu boleh sudah buat satu programming yang asas untuk dia berjalan sendiri tanpa blink. Cuma dia tidak ada IoT sahaja. Boleh faham? Adakah semua IoT perlu ada blink? Tidak. Macam kes lampu kita berkelip tadi kan. Dia boleh berkelip tapi dia tak pergi ke internet. Itu pun sudah memadai untuk kamu. Jadi saya harap saya rasa saya nak berhenti sudah. Semoga
sesi perkongsian hari ini, dia sekurang-kurangnya membuka jalan, membuka semangat kamu untuk memahami macam mana nak guna apabila esok kita bagi beberapa contoh kita akan bagi contoh-contoh coding. Jadi bila kamu baca coding, sepatutnya kamu boleh sudah menyusun kod-kod tu berdasarkan template. Kita kata sini tambah library, jangan tukar yang ni, jangan tukar yang ni, tukar ni. Saya tak boleh, kita adalah tidak wajar jugalah kita bagi tahu semua. Kalau kita bagi semua, apalah yang kamu bertanding. Jadi kita nak cabar kamulah. Nama pun cabaran kan, challenge. Kita nak challenge kamu. Boleh? Boleh semua? Boleh. Boleh. Jadi okey, saya rasa tak ada apa-apa dah. Okey, kita akan ada soalan? Sekejap, saya nak tengok. Ada soalan ke? Tuan nak tanya? Ya, boleh? Boleh tak Tuan buka Blink Console tu sebab saya ada soalan berkenaan Blink Console tu. Blink Console. Blink Console. Oh, yang ni. Okey, baik yang ni. Yang ni Boleh tak saya nak tanya pasal quick start. Quick start tu kena setting ke? Yang mana? Quick start tu dekat atas setting. Yang belah kiri, nombor 3 daripada bawah. Ni. Tak, bawah lagi. Yang tu. Quick start tu. Tak perlu. Tak perlu. Okey, Tak itu perlu. saja. Maksud saya quick start ni, ada yang ajar kita pakai quick start. Tapi saya cadangkan tadi kan kita buat daripada awal, betul? Kita buat manual. Bila kita buat manual, kalau okey macam ni. Saya tahu quick start ni bagus. Quick start ni kalau kita klik, dia cuba macam let's go. Dia nak bagi nampak senang. Tahu tak keburukan dia apa? Kita setiap kali nak buat, bila kita dah buat dah satu button, kita dah tak tahu dah nak buat sendiri. Kita tak tahu dah nak adjust. Baik kita buat manual. Betul tak? Boleh faham Boleh jelas kah? Adakah saya menjawab? Faham. Faham sudah Quick start ni pun sama dengan manual. Saya cadangkan cara manual tadi tu kita akan lebih faham lah apa kita buat sini tu. Okey? Ada soalan lain? Baik. Okey, sekarang katakanlah kita dah buat dah button ni. Saya nak tanya lah kan. Katalah kita dah buat IoT KMK sebagai contoh ni device ni. Tiba-tiba saya padam dia. Adakah kod ni berubah? Soalan. Katalah saya rasa pening saya nak padam lah benda ni. Okey, saya delete. Katakanlah saya delete ni saya boleh delete ni. Edit. And then saya pergi dekat tong sampah, saya delete. Kalau saya delete, adakah saya punya token apa semua tadi berubah? Berubah. 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 Jangan lupa kena upload kod baru pula. Kena upload token baru. Sebab kita dah delete. Sebab tu dia cakap sini. Kau kalau nak delete kena type lagi. DELETE baru dia delete. Sebab memang akan hilang semua. Gitu. Okay So tak perlu kita selalu buat device tu. Kita baiki dia saja. Saya mohonlah kamu cuba tengok apa event ni boleh buat, apa automation boleh buat. Automation ni dia boleh tolong tau. Saya cabarlah kamu. Cuba kamu tengok automation ni. Banyak tutorial dalam tu. Dia boleh buat notification, dia boleh keluar dekat phone tu something, dia bagi tahu dia bagi tahu dah malam ni ada notification. Sangat menarik. Siapa yang mampu pergi buat sampai automation, sampai ada event, memang terbaik lah. Memang IoT lah. Tapi kalau kamu tak mampu, jangan risau. Sekurang-kurangnya kamu boleh hidupkan alat tu pun sudah dianggap berjaya. Boleh jelas Janganlah sampai tak berjalan langsung. Esok kita akan, saya dimaklumkan bahawa peserta akan dibekalkan dengan satu folder penuh dengan contoh-contoh coding. Kamu cuma perlu cari coding-coding mana yang sesuai dengan sensor yang akan digunakan esok. Boleh jelas kah? Boleh?
Janganlah dah sampai dapat contoh pun kamu masih lagi tak mampu nak pergi letak-letak. Di mana nak letak coding ni? Situ memang kita rasa bimbang lah sikit. Okey, ada soalan? Siapa ni? Afiq. Ya, Afiq. Sir, Ya. saya nak tanya, esok ni berapa sensor yang kita nak guna, yang kami akan guna? Saya tidak tahu maksud. Berapa sensor? Esok baru akan maklum. Maybe malam ni kita tak tahu atau esok. Dia tak banyak sangat kot kan. Saya tak boleh lah nak. Saya pun tak maklum juga berapa sensor tu yang akan dipilih untuk esok. Boleh? Okey sir, terima kasih. Boleh okey. Ada soalan? Tanya. Kalau tak ada soalan, saya rasa adakah sesi ni memberi sedikit harapan? Oh, ada lagi soalan. Okey, Akil. Silakan. Assalamualaikum sir. Ya. Saya nak tanya, macam mana kita nak onlinekan device? Onlinekan device macam mana? Onlinekan device maksud kamu? Maksud online macam mana? Macam contohlah kami dah try buat yang setup tu, macam kita nak onlinekannya. Wiring tu. Saya tak faham lah soalan tu. Saya nak onlinekan. Maksud saya macam mana kita nak onlinekan ESP30 yang dekat sana. Okey. Sebenarnya esok kalau kamu dah ikut sesi uji cuba pada hari apa itu? Hari Rabu kan? Sebenarnya alat tu sudah disambung dengan komputer yang di dalam tempat pertandingan esok. Cuma kamu tu kawal komputer tu dari Semenanjung. Dalam erti kata lain, sebenarnya kamu seperti berada di depan komputer tu. Jadi, macam mana kita nak online kan? Sebab itulah tadi saya kata kita kena guna Blink. Kita kena tulis coding kita seperti Blink lah. Ni macam ni. Ni contoh program untuk online kan alat tu. Boleh faham? Berbeza kan? Kalau kita nak lampu bernyala dengan hanya menggunakan kod begini, apa beza dua program ni? Cuba beritahu. Siapa boleh? Akil. Apa beza dua lampu ni? Dua program ni? Yang ni pun boleh menyala kan? Yang ini pun boleh menyala. Apa beza nyalaan dua lampu ni? Kenapa kod ni ada bling-bling-bling, yang ni tak ada pun bling? Sebab yang ini dia offline. Memang dia gunakan ESP32 tetapi dia tidak bersambung dengan internet. Dia hanya bernyala di atas meja saya dan tidak boleh dikawal dari internet. Walaupun dia menggunakan ESP32. Tetapi yang sebelah ni, kita nak sambungkan ESP32 dengan server Blink. Maka kita terpaksa menggunakan library Blink Simple ESP32. Banyak lagi library lah, tapi kita pakai library ni pun dah cukup. Kemudian kita kena ada link ni, kita kena ada kod ni. Kemudian kita kena ada sambungan Wi-Fi. InsyaAllah jika kamu berjaya menambah-nambah benda dekat sini, program-program dekat sini, maka alat ni akan bersambung dengan internet. Malah boleh bersambung dengan telefon kamu. Saya rasa saya tak bolehlah nak tunjuk sampai ke peringkat sampai kita buat dekat phone sebab makan masa panjang kan. Jadi kamu boleh dah tengok tutorial di internet macam mana nak sambung dekat phone kamu. Sebenarnya inilah program dia. Inilah asas kepada program supaya apa-apa yang kita buat dekat ESP32 akan bersambung dengan Blink. Blink tu salah satu daripada IoT platform. Okey? Adakah saya membantu? Boleh kan? Harap-harap membantulah. Okey. Ada soalan lagi? Okey, baik. Ya? Okey, ya, Tan. Sir, boleh tak saya nak tanya apa maksud serial paging yang dekat kod tu?
Dan macam mana kita nak dapatkan nombor tu? Semula yang kod mana? Yang tadi ni, yang ni. Ya, Okey, ada satu line serial begin. mana? Serial begin dalam kurungan 115 kod 2. Ni. Betul. Okey, serial Betul. begin Serial begin ni sebenarnya bila kita tulis serial begin, apa yang berlaku ialah bila saya tekan dekat ni. Ni serial ni. Nampak ni serial. So kalau ini local punya output lah, maknanya kalaulah dia print, katalah dia print welcome, dia akan keluarlah dekat sini welcome. Sekurang-kurangnya kita boleh buat bacaan. Kita dah boleh tengok bacaan dia. Kalau kita kata sensor lah. Baik. Kalau kita, konon lah kalau saya tutup serial begin ni, macam ni. Saya matikan dia, saya padam lah contoh. Adakah kalau saya on dia punya serial monitor ni, dia keluar value sini? Mana tadi? Tidak. Dia takkan keluar. Kenapa takkan keluar? Sebab kita tidak pernah memulakan serial communication. Cuba kau tengok. Cuba kita tengok. Dia tulis apa? Serial begin. Maknanya mulakan mulakan komunikasi dengan serial. Serial tu dia keluar melalui communication port lah. Kita tak nak lah detail pun tu. Okey, apa pula 115.200 ni? Itu adalah baud. Itu adalah kecepatan data dia. Dalam bahasa mudah dia baud. Ataupun kita kata berapa laju data tu. Data nak dipaparkan. Jadi kita kena samalah. Kalau kat sini saya pakai katakanlah 5600. Maka dekat sini kita kena slow jugalah. 57600. 57600. 57600. Baru dia match. Boleh faham tak? Nampak tak dia match? Kalau tidak dia tak match. Boleh? Maknanya ini adakah ini wajib? Tidak wajib. Tapi kalau kita nak tengok bacaan dekat komputer kita nak tengok sebelum kita tengok dekat internet, kita nak tengok dulu bacaan, kita kena ada serial begin dalam program kita. Sebagai contoh program tadi yang lampu tadi kan. Sekejap saya buka yang lampu tadi. Okey, yang lampu tu okey, lampu berkelip. Dekat sini, adakah saya nak tengok lampu tu berkelip-kelip? Saya nak tengok kat serial? Tak perlu saya tengok lampu tu berkelip. Maka saya tak perlulah letak serial begin. Boleh juga kalau saya nak letak serial begin. Oh, salah aja. Serial dot begin. Serial.begin and then saya nak kelajuan dia. Okey, katalah 57600. Baud. Okey. Tutup. Baik, serial begin ni sedangkan lampu saya berkelip. Untuk apa saya nak pergi tengok serial begin? Kecuali lah saya kata serial print ln. Di sini dia akan keluar apa? Contoh. Saya tutup kurungan. Apa yang berlaku sekarang? Apabila lampu saya berkelip, dia akan keluar dekat sini, lampu menyala. Faham tak? Faham. Adakah kamu faham? Maknanya tujuan serial print ni contohnya kita nak tengok apa yang berlaku jadi kita buatlah serial print. Maka dia akan keluar. Lampu menyala. Bila okey, kalau saya nak pula kalau dia tutup dia jadi gini. Saya kena tukarlah. Serial print new line. Ni LN ni new line. Okey. Lampu mati sekarang. Dia akan keluar lah. Dia akan keluar di mana? Bukan di internet. Dia keluar di serial kita. Di communication port kita. Di screen kita. Ni screen ni lah. Ni serial ni. Ni window ni lah. Window ni orang panggil serial. Di mana serial tu keluar? Ni. Kalau kita tekan ke Arduino, dia keluar kat sini. Boleh Boleh? Okay, boleh sir. Thank you. Okay, baik. So, okay lah semua? Jangan risau sangat. Jangan terlalu rusi sampai semua. Macam ni lah saya bagi tip. Masa saya mula-mula main Arduino dulu, saya dulu belajar cara yang sangat struggle. Iaitu
Saya nak faham semua benda ayat ni. Perlukah kita faham semua ni? Kenapalah dia warna kuning? Kenapalah dia ada kurungan? Kenapalah? Perlu tak kita tahu semua tu? Tidak perlu. Untuk kamu. Tidak perlulah untuk kamu faham semua-semua ni. Oh, kenapa 5,700? Kenapa tak ada 8,970? Kenapa? Tak perlu. Jangan kamu buang masa membaca benda-benda tu. Yang kita nak sekarang, alat kita esok jalan. Kita cuba jalan, cari jalan. Kita main elektronik, main programming ni, kita kena ada banyak salah. Bila salah tu dia yang kita sonok tu yang syok. Kalau tidak programming ni jadi macam boring lah. Buat siap. Buat tak siap. Boring dah. Boring lah. Orang takkan main. Benda tu tak sonok. Main robot contohnya. Apa yang best? Bila robot tu gagal, kita improve dia okey. Baru kita puas. Kan? Pertandingan macam tu lah yang kita sonok tu, dia cabar kita. Semester depan bagi pelajar Sainscom, kita akan belajar Java, belajar kalau macam sistem 4 semester dia belajar Scratch. Semua ni akan datang. Dia akan mula memahami benda-benda begini. Tapi kita yang menariknya kita buat sekarang dulu sebelum kita belajar programming. Boleh Jadi saya rasa kita berhenti dulu majlis kita malam ni, sesi kita, dan saya harap kamu mungkin malam ni kamu bolehlah buat bacaan tambahan. Sekurang-kurangnya kamu dah nampak dah, oh begini dan untuk memudahkan kamu juga, esok kita akan bagi satu folder yang penuh dengan contoh-contoh. Hanya apa yang kamu kena buat ialah kamu kena cari contoh mana yang boleh kita pakai. Kita tak naklah kamu pergi ke internet berserabut nak baca tutorial lagi, tak payah. Cari je dalam banyak-banyak coding tu yang mana boleh digunakan. Dan jangan lupa if else tu. Contohnya jika angin kencang, nyalakan buzzer. Buzzer pun bunyi beep 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 beep. Baru cerdik, baru nampak benda tu seperti cerdik. Bila hujan turun, perlukah kita pam air? Saya tanya. Afiq, mana Afiq? Afiq? Ada, okey. Saya nak tanya Tan Chien Ling tadi. Mana Tan Chien Ling tadi? Ya, saya. Okey, saya tanya kamu. Kamu daripada kolej mana? KMM. Okey, Kolej Matrikulasi Melaka. Saya nak tanyalah. Ni last lepas ni. Bukan hint tau, tapi saya nak tanya. Sekiranya waktu kamu menyiram pokok bunga ke, katalah menyiram sayur. Waktu tu hujan. Perlu tak kamu siram? Kita perlu. Jadi kalau kamu siram waktu hujan, apa juri Mati. cakap? Apa juri akan cakap? Bodoh lah alat ni. Tidak logik. Alat ni alat ni tak logik. Ada pula siram pokok waktu hujan. Tak payah siram lah. Boleh? Malam, perlu tak kita siram pokok? Tan Chien Tidak Ling. perlu. Malam tidak perlu. Tak perlulah, bagi dia rehat. Hanya pergi siram malam-malam buat apa? Rumput. Saya bukan bagi, saya tanya saja. Jadi kamu kena fikir begitu. Kamu kena ada kecerdikan tu. Jangan lupa tu. Okey, cukuplah. Nanti saya cerita panjang pula lama-lama. AJK marah pula. Apa ni? Sesite bagi tahu semua. Saya bukan boleh. Saya pun tak tahu juga. Tapi maksud saya, begitulah kamu kena buat. Kamu kena cerdik. Kamu kena fikir dengan kawan-kawan. Dalam tempoh 5 jam tu. Dan insya-Allah kita tidak akan susahkan kamu. Kita akan letak folder satu untuk kamu tengok coding-coding tu. Kamu cuma perlu susun dia. Ni guna yang ni, guna yang ni, guna yang ni. Jangan lupa tadi nombor pin tu. Nombor pin pun kena jaga. Boleh nombor pin. Jangan salah nombor pin. Tengok jadual pin. Kalau dia kata sensor tu dekat pin 3. Jaga. Jangan tukar nombor 7. Dia tak jadi. Okey semua? Okey. Okey. Kalau begitu,
Semoga selamat maju jaya dan semoga bersemangat. Kita jumpa esok ya. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Oh, thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye bye.